Okey, kita rasanya boleh mula lah Okey, sebelum kita mulakan majlis bengkel ni, boleh tak saya nak jemput Ustaz Hishamuddin. Ustaz Hishamuddin ada tak? Ada. Boleh tak Ustaz tolong mulakan bengkel dengan bacaan doa? InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا صلاتنا وعبادتنا وحاجاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ya Allah Tuhan kami berkatilah pertemuan kami pada pagi ini mudah-mudahan segala apa yang dirancang akan berjaya ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Okay, terima kasih Ustaz Hishamuddin atas bacaan tadi. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang hadir pada pagi ini. Pertindihan masa jadual-jadual adat yang telah saya susun bertindih dengan jadual waktu guru-guru serta guru-guru ada yang terlibat dengan pelbagai urusan rasmi sekolah, maka saya tak dapat untuk memasukkan nama guru-guru dalam slot bengkel bersemuka di sekolah. Maka dengan itu ladap secara atas talian kita buat pada pagi ini bagi memenuhi kehendak KPM supaya bengkel ini di penataran ini dibuat kepada semua guru. Tanpa berlengah lagi, sekiranya saya ingin persilakan pasukan Google Suite RMM admin juga iaitu Puan Sharifah untuk memulakan bengkel. Cikgu Sharifah dipersilakan. Terima kasih Puan Siti Khadijah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar suara saya? Dengar. Boleh ya? Sebab lain dekat kawasan saya ni tak berapa stabil ya. Jadi kalau terputus saya minta nanti Cikgu Khadijah akan sambung ya. Baik, jadi pagi ini saya akan buat sedikit maklumat berkaitan dengan G Suite ni ya. Okey, saya present sikit. Ya. Okey, baik. Pagi ini kita akan mulakan dengan plan latihan ya. Plan latihan untuk G Suite Enterprise for Education. Okey, baik. Latar belakang ini adalah kontrak yang diberikan kepada sekolah-sekolah di bawah KPM ya. Kita ada lesen berbayar dan lesen percuma ya. Sebanyak 4.5 juta ya lesen percuma ya dibekalkan. Dan ini dibekalkan kepada semua sekolah di bawah KPM selama 3 tahun. Okey. Jadi ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Google kepada sekolah-sekolah di bawah KPM ya.
Baik, seterusnya objektif latihan ini ya, kita beri tumpuan kepada poin yang ketiga, iaitu untuk memberi pendedahan dan pemahaman pada semua pengguna GSEFE. Okay, maksudnya kita lah semua guru ya. Okay. Dan untuk pengetahuan semua cikgu ya, terdapat beberapa features baru yang diperkenalkan oleh Google ya kepada kita, terutama sekali yang menggunakan Google Meet. Okay. Sekarang ini jumlah peserta Google Meet telah bertambah ya dalam satu sesi. Dulu sikit sahaja, sekarang dah boleh 250 dalam satu sesi. Okay. Kalau tak silap saya pernah dengar ya, sehingga 500 pun boleh ya dalam satu sesi. Contohnya kalau kita nak buat untuk pihak mesyuarat PIBG, okay. Jadi dalam kita menggunakan medium ini sangat sesuai lah ya, kita dah lebih daripada 250. Baik, Google Meet ini boleh dirakam. Saya rasa cikgu pun pernah buat ya, Google Meet ini kita boleh rakam dan disimpan dalam Google Drive. Okay. Dan juga ada satu lagi baru, iaitu siaran langsung Google Meet ya. Boleh mencapai sehingga 100k peserta. Baik, ini untuk content manager, maksudnya guru-guru yang pemegang IDCM ya. Jadi di sekolah kita ada beberapa orang guru ya yang telah dipilih untuk pemegang content manager. Jadi kalau kita sebagai guru yang ada G kat depan tu ya, pemegang email G tu, kita bolehlah gunakan siaran langsung ni, tapi kita boleh pinjam CM manager punya ID ya. Okey. Yang seterusnya kita ada feature tambahan, iaitu kita ada noise cancellation, breakout room, polls, Q&A, attendance tracking dan juga whiteboarding. Okay, yang ini kita akan buat sekejap lagi. Kita akan buat hands on. Dan satu lagi feature baru ialah laporan keaslian. Maksudnya kita boleh semak plagiat kalau ada kita ambil cipta orang punya ya, yang bukan original lah ya. Jadi yang ini kita boleh semak laporannya. Okey. Dan latihan ini telah dilaksanakan ya bermula dari tahun lepas ya, Ogos 2021 ya, dimulakan dengan bengkel untuk pegawai KPM ya, kemudian dia turun ke KPN, seterusnya dia turun kepada jurulatih ya, dan dia terus ke admin sekolah ya, admin dari 5 sekolah. Dan dari sekarang pasukan admin ya, membantu guru-guru pula ya untuk mengendalikan ya, untuk melaksanakan program ini. Okey. Baik. Peranan admin delima kami lah ya, saya dan Cikgu Siti ya, untuk membantu pelaksanaan ini. Okay, mengadakan latihan, pemudah cara ya, dan bagi rujuk. Okay, kemudian ada isu atau aduan dan kita akan buat laporan ya. Itu juga dengan peranan dan tanggungjawab GSEFE campaign ini ya. Ada 3 peranan yang disediakan ya, yang kita laksanakan ya. Okay, baik. Ini yang penting. Yang penting ya, latihan ini telah bermula dari 2021, okay, dari JPN, PPD dan peserta, kemudian turun ke sekolah, okay, dan seterusnya peringkat sekolah sepatutnya kita selesaikan sebelum 30 Jun. Jadi kita hendak selesaikan awal sebab pelaporan ini hendak dia hantar minggu hadapan ya. Jadi kita buat secara bersemuka untuk beberapa kumpulan guru, dan ini kumpulan terakhir kita buat secara online ya. Dan khusus hari ini ya, mungkin hari ini kita akan key in ya dalam ladap guru dan juga dalam PFC cikgu ya. So jangan bimbang ya, adalah kreditnya nanti untuk ladap kita. Okey. Ini adalah perancangan latihan ya. Kita akan buat
teori dan juga hands on ya. Sekejap lagi. Okey, ini kaedah dia. Kami pada tahun lepas kami buat secara Google Meet ya. Kami dapat latihan dari PPD, Google Meet. Sebab masa tu masih lagi kita dalam perintah ni ya, PKP. Dan kepada guru-guru kita buat bersemuka. Baik, di akhir sesi ni nanti kita ada penilaian. Okay, nanti Cikgu Siti Khatijah akan share link untuk penilaian bengkel kita hari ini ya. Nanti cikgu-cikgu jawablah ya dalam Google Form tu nanti ya. Okey. Okey, ini adalah proses kita ya, taklimat dan sampailah ke akhirnya adab guru. Jadi alhamdulillah ini adalah kumpulan yang terakhir. Jadi kita harap semua guru telah dapat dapat maklumat lah ya tentang G Suite ini ya. Okey. Baik. Itu adalah secara ringkas ya mengenai perjalanan ataupun permulaan ya untuk kalimah ini ya, GSEFE. Okey. Baik, boleh kita terus ini. Yang seterusnya kita nak buat yang mana dulu? Oh, okey. Terima kasih Cikgu Sharifah. Okey, sebelum kita hands on, saya tunjuk dulu slide yang lagi satu. Okey, sekejap Okey, ini ada 60 slide tapi saya akan ringkaskan. Okey, latihan Google Workspace for Education. Okey, ini ialah delima. Okey, kalau dulu program ni iaitu VLE Frog. Okey, tapi VLE Frog telah dimansuhkan. Okey, sekarang kita guna Google Classroom. Okey, ini ialah agenda kita pada hari ini. Okey, Google Meet, Mail Management, Google Chat, Google Classroom, new feature Teacher Center dengan Google Workspace Security. Okey, trainer kita pada hari ini ialah saya dan Puan Sharifah. Okey, cikgu, working together to empower learning from anywhere. Okey, kita maksudnya akan memantapkan pengajaran dan pembelajaran kita walau di mana-mana. Okey, Google Classroom ni, G Suite ni pembelajaran untuk student. Okey, iaitu bagaimana pelajar tu sebenarnya selain guru, pelajar perlu mendapatkan pembelajaran yang terbaik lah yang sepatutnya mereka dapat semasa ini. Okey, untuk cikgu pula kita boleh mengajar dalam cara atau kaedah baru, okey, dalam dunia classroom secara atas maya ataupun kita boleh buat secara hybrid. Okey, di dalam kelas bersemuka dalam masa yang sama kita boleh buat secara talian, atas talian. Okey, ada juga school leader, maksudnya bagaimana komunikasi antara parent dan guardian. Okey, dan juga tidak ketinggalan program ini sebenarnya memberi manfaat juga kepada ibu bapa. Okey, kita sebenarnya ke arah moving seamlessly to teaching and learning from home. Okey, maksudnya pengajaran boleh di mana-mana, boleh dari rumah ataupun dari sekolah. Dan kita sedang sinkroniskan pembelajaran menggunakan classroom. Okay, at Google, our goal is to help educators and students everywhere.
Okay, iaitu transition to home learning environments quickly and successfully. Okay, design around feedback from those using them. Then kita akan buat support educators with best practice for distant learning. Okay, pembelajaran jarak jauh. Okay, dan facilitating a hybrid, maksudnya learning from everywhere, approach as schools transition back to classroom. Okay, hybrid ni maksudnya gabunganlah antara bersemuka dengan online. Okay, apa feature yang ada? Yang pertama Google Meet. Ni cikgu tahu dah lah yang cikgu biasa guna. Okay, kita highlightkan apa? Enable larger meeting and live stream, track attendance, create and manage breakout room, offer interactive Q&A dan ada fungsi baru iaitu polls. Okay, kemudian provide live caption and real-time transcript in a range of language. Mute all participant at once. Maksudnya ini guru tu, admin boleh, dia punya feature barulah. Kita boleh off-kan video murid ataupun suara dalam satu masa. Okay, Google Meet is connecting people in 230 negara. Ada 230 negara telah menggunakan Google Meet. Okay, salah satunya kita lah, Malaysia. Tidak ketinggalan. Okay, classroom. Okay, ini ialah classroom. Nanti saya akan hands-on-kan sikit classroom, penggunaan classroom. A tool with Google Workspace for Education that helps educator easily create, graded and collect assignment and provide rich feedback using built-in grading feature. Okay, maksudnya kita senang nak menghantar tugasan, simpan dalam cloud, memberi markah kepada pelajar dan tugasan tersebut kita simpan cantik dalam cloud, tak perlu disimpan dalam handphone pelajar. Jadi jimat ruang. Okey, apa yang nak di-highlightkan, kita boleh manage kelas, set up kelas dalam beberapa minit dan menggunakannya lah. Okey, untuk pengetahuan 150 million student and educator telah menggunakan classroom. Okey, 150 million. Okey, dan kita di antaranya. Okey, selain itu ada Google Form, inilah Google Form make grading faster, easier and automated. Create from surveys, quizzes to collect, analyze, respond with the help of machine learning. Okay. Okay, lepas tu Google Form ni dia auto save sekarang bila cikgu buat dia adalah auto save. Okay, ini ialah contoh setting terbaru dalam Google Form. Okay, dia ada question, response, setting. Okay, boleh klik button ni, make as quiz. Dan ada 20 new fonts in form. Okay, kalau tengok dekat atas kanan ni, apa yang telah dia upgrade, ada 20 jenis tulisan dalam Google Form. Okay, kalau dulu kita limit kan terhad tulisan. Okay, sekarang dia telah upgrade lah. So, make your forms more fun and personalized. Okay, sekarang dia memang ni lah auto save. Okay, ada butang assignment, kita boleh beri assignment kepada pelajar. Okay, automatically set up classes and keep roster in synchronized. Okay, nanti kami pasukan kami, saya, Cikgu Sharifah, Cikgu Umino, Cikgu Suraini, okay, kamilah pasukan ICT, Cikgu Ridwan. Okay, kami akan, dan Cikgu Azirul ada lagi tak tim tertinggal, maaf kalau tertinggal apa. Cikgu Annalaisa. Aduh. Okay, itu ialah pasukan kamilah yang kami nanti akan bina kelas. Okay, ini kelas ni. Okay, untuk tahun 2021, cikgu-cikgu telah di-removekan dulu sementara. Okay, kalau cikgu perasan dekat Google Classroom cikgu dah kosong kan. Okay, sekarang ni kami akan wujudkan kelas yang baru, tinggal nak masukkan sahaja guru kelas tu. Okay, guru-guru subjek dalam kelas masing-masing. Nanti bila cikgu terima, cikgu klik accept lah. Okay, nanti dekat sinilah cikgu boleh bagi tugasan kepada pelajar.
Okay, ini antara feature yang ada dalam Classroom lah, create. Okay, ada assignment. Okay, cikgu boleh buat tajuk, hantar, beri arahan dan assign, pilih tugasan dan hantar tugasan kepada pelajar. Ada due date ataupun tiada due date. Dan cikgu boleh hantar tugasan tu kepada multiple classes. Okay, tak, kalau cikgu ada ajar 5 kelas, so cikgu boleh terus set 5 kelas, terus dapat dan boleh dischedulkan masanya. Okay, selain itu Classroom Add-on ini antara aplikasi dalam Classroom, Kahoot, EduPuzzle, Book Widget ni yang terbarulah, Newsla, Safari, EdotSpark. Okay, yang lama tu kalau cikgu perasan cikgu telah pernah guna Padlet, Quizzes, kan yang cikgu biasa-biasa guna yang sebelum ni tu kan. Okey, ini contoh feature barulah dalam Classroom dia. Ini yang lama lah, feature yang lama Ini imbas kembali je lah. Assignment, nak buat assignment. Okey, dan ada book widget yang terbaru. Okey, ni nanti slide nota ni saya telah share. Cikgu boleh rujuk lah. Untuk amali yang lebih detail, kita boleh buat kemudian. Untuk hari ni kita penataran dahulu. Okay, ini contoh latihan-latihan yang adalah di atas talian. Cikgu boleh pilih lah. Bila pelajar telah siap, pelajar turn in. Okay. Bila pelajar tu telah turn in, guru tu akan nampak jawapan pelajar tu. Guru boleh gradekan dan beri komen kepada pelajar. Okay, ini ialah measure student engagement activity. Okay, kita boleh melihat semua aktiviti pelajar. Senang nak tengok bila pelajar last aktif, siapa yang aktif. So kita boleh bagi diorang reward. Okay, ada satu button aktiviti di situlah. Okay, keep learning going offline. Okay, working with the Classroom Android apps enables student to continue work offline. Okay, pelajar boleh buat tugasan secara offline menggunakan Android. Okay. Classroom Android apps. Okay, maksudnya guna handphone. Okay, ini cara dia lah. Dia tunjuk step ni. Okay, dekat bawah ni ada satu button save all files offline. So bila pelajar tu klik kat situ, dia boleh buat tugasan tu secara offline. Tak perlukan talian internet. Okay, seterusnya a safe meet in classroom experience. Okay, maaf cikgu-cikgu BI yang ada kalau bahasa saya agak tak betul. Okay, ini dalam dalam Google Classroom ada satu button yang terbaru, dia ada Meet, okay, kat tepi ni. Okay, Google Meet. So dia boleh terus direct. Contoh dia masuk ke kelas apa, kelas 5 UiTM, dia terus klik Meet. So semua student dalam kelas tu dia akan dapat invitation macam ni. Jadi lagi senang lah, lagi mudah. Lebih selamat. Multiple moderator, okay, more easy partner with other people helping manage class, okay. Okay, dekat dalam Google Meet sekarang kita boleh assignkan orang lain sebagai moderator juga. Okay, sebagai admin. Okay, caranya dia klik dekat button people tu. Okay, ambil butang 3 titik. Pilih orang tu dan dia buat add as co-host. So, orang yang telah di add tu dia akan sama function macam kita. Boleh receive, present,
boleh buat breakout room dan macam-macam fungsi lagi. Ada apa nama? Hand raising improvement, okay? Angkat tangan, student boleh angkat tangan. Kita boleh tahu siapa pelajar yang ada masalah. Okay? Dekat sebelah atas, raise hand. Okay, siapa ada masalah, dia angkat tangan. Dia akan keluar ke atas ni lah. So cikgu-cikgu akan tahu siapa yang pelajar yang perlukan pertanyaan macam ni. Dia keluar juga dekat, satu dia keluar dekat dia punya profile, satu lagi dia akan keluar dekat sebelah kanan. Raise hand ni. Okay, multiple pinning boleh pinkan beberapa orang dalam slide. Okay, public live streaming, tadi Cikgu Sharifah dah terang. Safety control on mobile, video log, ni. Turn off everyone video at once to quickly prevent distraction. Okay, kalau cikgu mengajar tu, cikgu rasa pelajar tu membuat aksi yang mengganggu, okay, boleh lockkan video diorang. Okay, ada breakout room safety improvement, new admin control. Okay, ni ada host control untuk admin lah. Okay, admin boleh endkan meeting for all. Smart Canvas. Okay, Smart Canvas ni nanti saya akan demo satu menggunakan Google Docs. Kita akan buat sesama nanti. Okay. Okay, dekat sini. Okay. Dalam Google Docs tu, dia ada satu button baru dekat atas ni iaitu Present to Meet from Docs, Slide and Sheet. Okay, cikgu-cikgu boleh terus present, meet dalam kumpulan-kumpulan dia. Okay. Okay, lagi satu tambahan security on Google Workspace. Ada perkara security dalam Google Workspace ni. Okay, bagi mengelakkan kita punya ID ni dihack oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Okay, kita digalakkan untuk membuat security iaitu two-step Google Authentication with two-step verification. Okay, ini untuk mengelakkan kita punya account digodam oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita digalakkanlah untuk membuat two-step verification. Okey, rasa itu saja dulu penerangan dari saya. Jom kita hands on. Okey, dengar cikgu-cikgu ada soalan tak? Tak ada. Okey, terima kasih untuk respon. Okey, seterusnya saya serahkan dulu bengkel kepada Puan Sharifah untuk hands on yang pertama iaitu Google Meet Breakout Room. Cikgu Sharifah ada? Line okey tak? Dia kata kat sana dah start hujan tadi, line dia dah slow. Dekat Ijuk pun hujan Cikgu Suryani Siddiq. Okey, Cikgu Sharifah. Okey, saya rasa mungkin line Cikgu Sharifah sedang ada masalah di sana. Okay, tak apa, jom kita mulakan dulu. Okey, saya share screen dululah.
Cikgu Syarifah dah okey? Okay. Okay. Okay, hands on kita yang pertama ialah Google Meet, breakout room. Okay, sebelum tu saya nak survey, siapa kat sini pernah guna breakout room? Boleh angkat tangan. Kita tengok siapa yang angkat tangan. Okay, ada tak yang cikgu-cikgu yang pernah guna breakout room? Okay, Puan Soh. Okay, very good. Puan Soh, lagi yang lain? Dia pernah guna breakout room dalam PDPR dia ataupun sekaranglah PDP kelas tambahan ke. Okay, kita puan seorang. Okay. Okay, jangan risau cikgu. Okay, dia senang aja. Okay, dekat bawah ni, okay, nampak saya tunjuk apa nama? Saya tunjuk arrow cursor ni, nampak Okay, dekat sini ada activities. Pergi dekat activity ni. Okay, dekat sini ada breakout room. Polls, Q&A, recording dengan whiteboard. Okay, ini ialah feature tambahan dia lah. Okay, recording cikgu-cikgu dah biasa. So yang terbaru ialah breakout room, polls dan Q&A. Okay, so macam mana kita nak bahagikan murid dalam kumpulan, cikgu klik pada breakout room ni. Okay, klik setup breakout room. Okay, kita setkan lah, kita nak setkan murid tu dalam berapa kumpulan, just pilih kat room ni. Okay. Dia banyak lah kalau murid tu banyak, kalau cikgu nak bahagikan kepada 2, so nanti dia kelas tu akan terbahagi kepada 2. Okay, contoh cikgu dah lebih, cikgu pilih lah. Dia banyak lah sampai hari tu masa kami bengkel, sampai 60 ke 70 kumpulan boleh dibuat. Banyaklah boleh buat. Okay, contoh kita buat, hari ni kita ada 35, 34, 33, kita buat 7 kumpulan ataupun kita buat 8 kumpulan. Okay, timer dia. Timer ni ikut cikgu. Cikgu nak murid tu berapa lama dia membuat perbincangan dalam kumpulan tersebut. Okay, contoh untuk ladap ni kita buat 2 minit je. Boleh shuffle kan? Okay, kita boleh drag and drop kalau kita rasa kumpulan ni tak sesuai kan? Record ni kita nak tukar. So Hana ni kita nak letak dekat dalam kumpulan ni, kita boleh tarik. Letak macam ni. Okay, Ustaz Saifullah, kita nak letak dia dekat breakout 4 contoh Tarik macam tu. Kita boleh drag and drop. Okay, cikgu. Yang itu memang kita kena buat manual susunan pelajar tu. Dia dah susun siap-siap. Tapi kalau kita rasa kita nak ubah, cikgu kena buat manual. Okay, kemudian kita open room, klik pada open room. Okay, nanti semua orang akan masuk dalam room masing-masing. Puan Siti Khatijah. Ya saya? Jangan laju sangat, orang tua susah nak ikut. Okey Ustaz, okey Ustaz. Okay, so bila saya open room, cikgu-cikgu akan di-invite lah, pelajar kita, peserta kita akan di-invite untuk masuk dalam kumpulan masing-masing. Okay. So, diorang dalam kumpulan tu, dan kita pun boleh join. Contoh saya klik join kumpulan breakout 8 contoh saya nak join sekejap.
Okey. Cikgu-cikgu bila telah habis masa 2 minit tu, pelajar kita, peserta dia akan automatik masuk dalam kelas utama ni. Dia akan masuk balik. Okey, tadi kan so kita boleh tanya dia orang lah. Macam mana tadi, macam mana dengan perbincangan tadi, kita boleh tanya dia orang. Itu antara fungsi breakout room tu lah. Okey tak? Ada nak tanya tak? Tak ada. Cikgu Siti Zainab, lepas ni kena buat tau breakout room. Boleh, boleh. Terima kasih. Cikgu Sain tu kan. Okey. So seterusnya, okey, bila kita dah habis masa tadi, cikgu akan masuk dalam kelas balik dan kita teruskanlah. Sebenarnya kalau yang realiti sebenar, macam saya pernah try buat kan dekat murid saya, bila dia masuk dalam kelas balik, meriuh diorang akan riuh rendah lah macam baru dengar suara diorang, baru hidup diorang tau. Kalau tak kan Google Meet tu kita tak tahu diorang ada ke tak kat sana kan. Diorang nak bila dia berbual tanpa kita tu, dia berbincang, dia lagi senang berbincang masa dalam kumpulan tu. So bila dah masuk ke utama ni, kita panggil diorang untuk buat konklusi ke. Okey, seterusnya polls, Q&A, ni undian, Q&A untuk kita bagi soalan. Okey, whiteboard whiteboard ni pun seronok juga. Okey, cikgu just klik. Sekejap, saya present screen dulu. Okey, dekat sebelah kanan ni dia ada juga whiteboard. Okey, cara nak buat, kita klik je dekat whiteboard tu, start a new whiteboard. Okey, nanti dia akan creating jam. Okey, dekat sini sebelum cikgu send, dia ada satu pop-up windows, share with 6 people. Dia katakan kita nak view ke nak edit. So kita kena pilih edit cikgu. Supaya murid-murid kita boleh tulis dalam whiteboard tersebut. Okay, saya ulang semula Ambil start a new whiteboard. Share with 6 people. Some people need access to file. Okay, ambil edit, kemudian kita klik button send. Okay, bila kita klik button send, automatik link tu ada dalam sebelah bawah ni, chat ni. Okay, chat with everyone tu. Okay, cikgu klik situ. Cikgu klik chat with everyone bawah ni, cikgu klik link yang nama saya tu untuk kita paparkan di sini. Dekat chat ni kan. Okay, cikgu ambil dulu yang nama saya ni sebab kita nak presentkan dia. Cikgu klik sini. Okay, klik situ. Kalau cikgu-cikgu guna handphone, dia akan minta install apps Jamboard. Klik yes je. Dia ringan je sebenarnya cikgu. Okay, so ini ialah kita punya Jamboard tadi yang ada Ustazah Nurul Huda. Kita akan nampaklah kat sini sampai masuk. Cikgu Syarifah, Cikgu Syarumi. Kita akan nampak pelajar kita di sini. Okay. Lepas tu kita boleh kat sini ini ialah Cikgu Syarumi, cuba boleh tak conteng di situ? Okay. Cikgu Syarifah ke? Contoh kita bolehlah conteng. Okay. Bila Cikgu Syarumi dia start conteng tu, kita akan nampak muka dia tau. Profile picture dia. So kita tahu siapa yang tengah buat lingkaran bulatan ni. Gambar tadi gambar Cikgu Syarumi. Okay, cuba yang lain pun tulis. Okay, tu Cikgu Syarifah tengah buat HA. Okay, macam tu. Dekat tepi ni ada dia punya tools. Cikgu boleh ambil T untuk text box, type lah. Hai semua, macam tu contoh. Ataupun kita boleh ada erase ni kalau kita nak padam. Nak padam kita nak padam. Nak padam hasil kerja online. Tapi waktu kita memadam tu sebenarnya, kita nampak lah anak murid kita siapa yang padam tu. Sebab kita nampak dia punya profile tu tengah bergerak. Ahsantum.
Apa jawapannya ahsan tu? Hai semua Ustaz, ahsan tu? Kamu betul. Ha? Kamu baik, baik semua. Oh, kamu baik. Kamu betul. Oh. Betul. Assalamualaikum Yang, Cik. yang saya tahu kaifah haluka ana bil khair, itu je yang saya tahu. Okay, so dekat tepi ni kita boleh masukkan image. Contoh kita nak apa tajuk kita hari tu kan, kita ambil image. Ni ikut kreativiti cikgu lah. Contoh kita sebelum kita nak memulakan pembelajaran, kita letak satu gambar. Kita letak satu gambar. Contoh saya letak logo sekolah ni contoh. Kita masukkan satu gambar, kita suruh pelajar bagi tahu. Okey, murid-murid, cuba awak nyatakan di sebalik logo sekolah ni apa maksud warna setiap satu. Contoh warna merah tu apa, warna kuning tu apa maksud dia, warna hijau apa maksud dia. Nanti suruh dia orang letak idea dia orang tu di sini. So dia orang tulis ke, dia orang type ke, macam tu. Okay, lepas tu yang dekat sini bila kita telah siap, macam kalau kat sini ada banyak kan, kita boleh sebelum kita tutup Jamboard ni, kita boleh save dulu untuk kita punya dokumentasi. Sama ada kita save frame as image, dia akan masuk dalam kita punya komputer ataupun as PDF ikut cikgu lah. So adalah kita punya bahan bukti mengajar tu kan. Ada soalan tak untuk whiteboard? Ya, Kak Wi yang kat tangan tu. Oh, Kak Wi. Okay, sorry. Ya Kak Wi? Tadi akak kan kita pergi dekat link yang just share dekat yang chat box tu kan. Ya. Lepas tu akak tekan, dia keluar unit access. Kalau macam tu nak buat apa ya? Oh, yang itu cikgu kena buat sebagai editor. Edit. Kat sini yang dekat nama saya ni ke tadi? Akak tekan tu tadi and then dia keluar unit access. Okay, so dekat sini saya cek balik share. Tu yang okay, dekat sini lah tak keluar nama. Kat sini sepatutnya kita boleh setkan orang tu sebagai editor. Patutnya kalau kita tekan dia sebagai editor baru dia boleh conteng-conteng tu lah. Yang tulis apa ya. Ataupun kita masukkan nama dia kat sini. Contohnya saya letak saya letak Zawiyah. Sorry. Okay. Nama Zawiyah tak ada pula. Dia tak masuk. Ni tadi mungkin line saya slow sikit sebab sepatutnya masa saya share mula-mula tu dia keluar semua. Tadi keluar nama murid sikit je kan. Tu mungkin masalah line. Tapi kalau kita nak murid kita, sebab yang ini kan saya punya Jamboard ni keluar dekat 6 people je kan. 6 orang je boleh type. Saya try buat lagi sekali Ke sebab bukan akaun MOE? Saya guna dah MOE tu. Yalah, sebab tak boleh masuk tu bukan akaun MOE. Oh tak, bukan sebab tu. MOE pun boleh guna kalau kita tukar dekat bawah ni. Cikgu Zawiyah tak guna MOE Rasanya guna MOE. Kalau gambar ni MOE. Link sharing on ni dekat sini. Ni kan dekat sini je sebenarnya button ni. Kita tukar yang share ni, jadi line saya jadi slow pula ni. View ni kita tukar edit. Sekejap ada hand. Oh, maksudnya kalau murid dia tak guna akaun MOE tu pun boleh jugalah. Boleh. Dia macam ni cikgu. Bila kita klik start ni, kalau line kita okey lah. Sebab sebelum ni dia akan keluar terus. Dekat sini semua murid kita tu. Some people need access to file. So dekat button view ni kita tukar edit. Cuma dekat sini saya tak tahu kenapa hari ni 6 people aja yang keluar. Patutnya semua peserta yang ada ni boleh dah.
Lepas tu saya send macam tu. Ada siapa pernah guna tak whiteboard ni? Okay. Saya ulang balik a link. Ni kan dia tulis a link to the jam will be sent to everyone in the call. Kan dia tulis kat situ. Sepatutnya lah sebab macam sebelum-sebelum ni saya demo. Bila saya klik start a new whiteboard ni, dia akan keluar semua peserta pada hari ni dan saya just klik kat sini edit je. Mungkin masalahnya hari ni lain, mungkin ada masalah lain sikit, dia keluar 6 orang je. Okay, sepatutnya dekat sini dia akan keluar semualah peserta dalam Google Meet ni. Semua ID tu dia akan masuk dan kita kat sini view ni kalau kita tak nak murid tu tulis-tulis. Kalau kita nak ada orang conteng, kita ambil yang edit ni. Lepas tu kita send. Okay, jom kita tengok yang Cikgu Selva share ni. Cikgu Selva dia ada share. Okay, dekat chat box ni jom kita masuk yang Cikgu Selva ni. Cikgu Selva dia ada buat link tu kan, jom kita masuk. Okay, so dekat sini paparan view only, request access. Itulah maksudnya, ada siapa-siapa tak boleh conteng kat sini? Kalau tak boleh conteng maksudnya nanti kena tukar mode edit dekat mula-mula tu tadi tukar mode edit. Okey, tak apalah. Jangan risaulah cikgu. Kalau tak boleh masa tu, so siapa pelajar yang boleh tu je lah kita suruh dia jawab. Ni sama. Oja. Ya. Kalau maksudnya whiteboard ni, kalau kata murid dia nak share dia punya whiteboard pun boleh lah ya? Boleh. Kalau macam group tadi, yang boleh buat group tu yang kita sebagai guru je kan? Diorang kata diorang nak buat group, tak boleh kan? Ya, breakout room tu hanya admin je. Oh, okay. Whiteboard ni semua boleh lah. Cuma masa share tu. Masa share tu kita pilih edit mode. Kita tinggal dulu yang ni Okay, ada soalan lain untuk whiteboard? Okay, kalau tak ada kita teruskan Yang seterusnya ialah Google Space. Okay, saya stop presenting sekejap. Share a tab. Share a window entire. Okay, yang seterusnya kita akan pergi kepada Google Space. Ini feature barulah cikgu Ini ialah feature baru. Okay, dalam Gmail kita. Okay, kalau cikgu perasan dekat email dekat handphone cikgu, kalau cikgu klik ke email. Okay, kalau cikgu klik email cikgu guna handphone, kalau kita guna akaun MOE, dia dekat bawah ni ada mail, chat, space dengan meet. Okay, dia ada mail, chat, space dengan meet. Kalau kita guna email biasa, dekat bawah ni dia hanya ada mail dengan meet sahaja. Okay, chat dengan space ni tak ada. So bila kita guna akaun MOE, dia ada satu feature baru iaitu chat dengan space. Okay, dalam space ni, kita boleh, ini kita punya paparan space, kita boleh create new space ni, dia macam Telegram. Kita boleh create satu kumpulan.
Kita create kumpulan dan kita share bahan dalam kumpulan tersebut. Okay, jom kita hands on sekejap. Okay. Cikgu masih okay? Line okay? Sekejap Okay, ini. Okay, caranya ini kita buka kita punya 9 dot ni. Okay, kita kat sini 9 dot ni ada Drive, Gmail kan, Code Classroom, Form. Okay, ini ialah feature-feature dalam G Suite lah. Okay, so kita pergi dekat Gmail. Okay, ini ialah Gmail kita. Okay, ini paparan Gmail kita. Kalau kita guna email biasa, dia tak ada chat dan space. Okay, so jom kita buat chat dengan space. Caranya kita just create ni, ambil butang tambah ni. Then kita create space. Okay, dekat atas ni kita namakan space tersebut. Okay, dekat atas ni kita akan namakan space tersebut. Okay, contoh untuk hari ini. Ladap bulan 7. Okay, dekat sini kita masukkan email MOE yang kita nak masukkan dalam kumpulan tersebut. Contoh cikgu saya masukkan Cikgu Sharifah. Yang ada hari ni lah, teacher. Okay. Untuk pertama kali cikgu gunakan, cikgu kena copy dulu email diorang cikgu kena copy dulu email tu dalam Excel ni, masukkan copy ke dalam ni. Nanti saya share ID tu. Sebab dia kalau untuk pertama kali ni dia tak keluar dia punya nama tu direct. Okay, saya create dulu. Okay, dekat sebelah sini create space ni. Okay, kita boleh buat, kita nak letak emoji ke, kita pilihlah emoji yang sesuai dengan space tersebut. Contoh saya letak ni ke kan. Okay, kemudian kat sini kita restrict orang yang kita add je boleh. Yang boleh menggunakan space kumpulan tersebut ataupun semua. Siapa-siapa pun boleh join. Ataupun kita nak limitkan, kita add dulu. Okay. Restrict. So kita create. Okay, ini ialah paparan space cikgu lah. Okay, so macam mana cara nak message dekat chat ni. Okay, contoh saya dah masukkan Cikgu Sharifah. Kalau kita nak tambah ahli kumpulan, cikgu klik je dekat atas ni. Okay, ada anak panah ni. Add people and boots. Okay, ini untuk edit name, ini untuk view member. Okay, nanti saya masukkan cikgu kejap lagi. Ni saya tunjuk dulu. Okay, chat dekat sini ada chat dengan file kan. Okay, chat ni kita nak chat lah. Okay, dalam kumpulan ni kita chat contoh. Kita nak bermesej macam Telegram kan. Selamat pagi. Macam tu. Okay. Dekat dalam chat kita boleh kongsi bahan dalam komputer kita. Okay, cikgu tengok dekat atas, dekat bawah ni ada emoji, ada GIF, ada upload file dan video. So bila kita klik upload file dia akan keluar bahan yang dalam komputer kita. Okay, contoh saya share logo sekolah. Dalam komputer kita tahu. Okay, kemudian klik open. Okay, bila kita klik open, then kita kena send dulu. Kita nak orang lain nampak, kita kena klik button send ni. Send message. Okay, so nanti semua ahli dalam chat kita dia akan nampak. Dia boleh respon sama ada, dia macam Telegram. Dia nak like ke, dia boleh add reaction. Okay, ni contoh saya tengah bermesej dengan Cikgu Sharifah. Okay, kat sini Cikgu Sharifah dia boleh add lah. Dia suka ke tak
mesej tersebut. Ini kalau suka-suka dululah. Okey, ni kan ada berapa like, ada berapa orang dah like dah mesej kita. Contoh. Kemudian kalau kita nak buang, orang lain tak boleh buang, yang boleh delete kita punya post ni hanya orang yang post. Okay, macam Cikgu Sharifah, dia tak boleh nak delete logo ni sebab bukan dia yang post. Okay, jadi sebab saya yang post, jadi ada button 3 titik ni, delete. Kita boleh delete. Lepas tu, kalau kita nak posting orang lain tu, kalau kita nak hantar kepada email kita just click forward to inbox. Okay, nanti dia akan hantar ke email kita secara automatik. Okay, cikgu yang chat itu ya tadi, kalau file ni, apa beza chat dengan file cikgu? File ni kalau kita nak add file yang ada dalam drive kita. Okay, kita klik add file. Ini ialah Google Drive kita, cloud kita. So kat sini kita boleh upload my drive, share with me. Ini atas ni ialah kita punya button-button. Dalam komputer pun ada juga tapi dia tak wujud lagi kat sini. Buat masa ni mungkin dia belum upgrade yang ni. So kalau kita yang ini yang apa yang ada dalam drive. Contoh saya pergi my drive. Bunyi orang main mercun ni cikgu. Contoh saya nak share. Ni maklum balas bengkel. Ni contoh saya klik borang maklum balas latihan ni. Okay, saya klik kat situ, insert. Ini ialah saya punya Google Form tu dalam drive, saya nak share dalam group ni. Then kita klik button send. Okay. Ini yang dalam file. So dalam file ni, dia ada file sahaja. Dalam chat ni, dia ada semua. Mesej, chatting, emoji dan file-file. Dia semua, dalam chat ni semua. Dalam kolom file, dia hanya ada file sahaja. Jadi senanglah bila kita nak cari bahan dalam kumpulan tersebut, kita klik dekat file. Okey, button yang kanan ni kalau kita nak simpan dia dalam drive kita. Okay, cikgu clear Saya nak add cikgu-cikgu dulu dalam ni, then kita try cikgu-cikgu try letak satu file kat situ. Sekejap Cikgu Sharifah ada nak tambah tak? Tak ada. Teruskan. Okay, sekejap. Saya cari ID sekejap. ID. Saya rasa saya pernah share dekat Ahbab kan ID tu. Sekejap Ahbab file. Ini okey cikgu, ini ialah Telegram. Kalau kita nak cari bahan, kita akan, dia samalah macam Google Space tadi kan. Ini kita punya chat. Kalau kita nak cari file, kita ambil dekat atas ni, kita ambil file, foto, video, file. Kita bila kita klik file, dia akan keluar file-file yang telah dikongsikan. Contoh saya senarai ID 5. Sekejap saya share balik dekat. Share lah. Okay. So then saya buka ID tu. Okay, ini ialah ID. Okay, saya masukkan. Sebenarnya saya nak masukkan ID ni pagi tadi cikgu, tapi pagi tadi laptop saya update pula. Jadi dia lambat onnya. Okay, jadi saya ambil masa kat sini Cikgu Hishamuddin. Okay, Ustaz. Kita copy ID orang tu, dia mula-mula je cikgu kita kena copy. Lepas tu dia akan keluar automatik nama tu. So saya masuk kat sini. Add people. So kat sini kita masukkan ID tu.
Okay, so saya send. So nanti Ustaz dia akan nampak lah dekat tepi ni dia ada satu space nama ladap kumpulan 7. Okay, jadi Ustaz dengan Cikgu Sharifah boleh tolong saya dulu addkan people. So pergi kat add people. Okay, add people dalam ni lah, dalam orang bengkel hari ni. Okay, Ustaz Kamil. Masukkan kat sini. Apa lagi? Oh, Nur Farizan. Saya nampak macam okay, ni Cikgu Nur Farizan. Okay, dia kalau lambat sikit macam ni, Cikgu dia punya bawah tu tak keluar nama. Cikgu kena nanti dulu add orang tu sebab dia masalah lain. Nanti Cikgu add kemudian. Okay, kita add orang lain dulu. Cikgu Izian. Okay, Cikgu Laili Sawardi. Copy paste, copy paste. Masukkan dekat ni. Cikgu Nur Ain. Tak ada soalan tak? Sambil saya add ni cikgu boleh. Okay, saya send dulu. Okay, jadi dia akan keluar kat sini kan, 7 member. Okay, so view member. So sekarang dalam kumpulan ni dah ada 7 orang. Okay, tu cikgu-cikgu ni boleh bantu saya untuk add. Dia boleh add orang lain. Boleh tak? Ke saya kena, boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh bagi tahu. Kalau tak boleh maksudnya saya kena addkan cikgu ni sebagai admin. Macam ni, make space manager. Bila dia jadi admin baru dia boleh add orang lain. Boleh tak? Cikgu Sharifah boleh tak add orang lain dulu? Kalau tak boleh bagi tahu nanti. Maksudnya kita kena jadikan cikgu tu admin dulu. Okay, lagi. Sir Osman ada? Ustazah Nurul Huda. Okay, Ustazah Nurul Huda. Ustazah Nurul Huda. So, pergi ke add people, masukkan email dia. Sir Osman ada? Ada tak Sir Osman? Osman. Saya lupa. Cikgu Rohama. Puan Rohama. Begitulah lebih kurang ceritanya Ustaz Saifullah. Cikgu-cikgu yang saya telah add ni, boleh cikgu-cikgu tulislah apa-apa info kat chat tu dan share satu file. Cubalah nanti kita tengok. Jadi ke tak jadi? Add people. Cikgu Samsudin. Cikgu Syarumi. Okay. Cikgu Siti Zainab. Copy paste. Cikgu Siti Zainab belum keluar lagi ID-nya. Kejap. Saya send dulu. Wanso. Lebih kurang lah macam tu. Wanti. Jadi sebenarnya nak add semua boleh. Copy sekali je. Itu dalam Excel. Ini sebab saya nak tunjuk satu-satu. Kita copy highlightkan semua. Kita paste letak kat situ dia pun boleh cikgu. Tak perlu buat satu-satu tu boleh. Nak kena tahu emailnya lah ya? Kena tahu email dia. Emailnya ni lah kita ambil kat sini je. Dia first time Ustaz memang kita kena masukkan email dia. Tapi selepas tu kalau kita nak create lagi kan. Macam ni kan. First time kita masukkan email dia. Tapi kalau dah banyak kali kita dah pernah, so dia akan automatic ada kat sini bawah ni. Tak perlu dah nak masukkan email dia. First time je.
Okey lah. Plus point Zawiyah. So itu je lah Dwi saya tunjuk untuk part yang ini. Okey cikgu. Cikgu boleh try masukkan. Okay, one new message form. Ustazah Nurul Huda, Sobahul Khair, Sobahun Nur. Betul tak Ustazah? Sobahun Nur. Sahih, na'am. Alhamdulillah. Syukran. Okay, ni nampaklah kita punya perkongsian. Okay, good morning everyone. Okay, boleh tulislah kat sini message. Okay, so kita boleh like message orang ni, kita like. Kita hantar emoji dekat dia punya artikel. Dia dapat satu. Okay, dekat file ni. Okay, cikgu try upload file. Try masukkan satu file yang dalam drive cikgu. Okay, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tuan Pengetua persudiannya untuk join. Memberi semangatlah kepada bengkel kita pada pagi ini. Terima kasih Tuan Pengetua. Okay, jom kita tengok message lagi. Okay ni Cikgu Sharifah dia ada share RPT moral dalam PDF. So dalam file ni cikgu akan nampak PDF. Semua file ni dia akan masuk dalam kolom file. Dia tersusun kat situ. Cantik, senanglah kita nak cari. Dalam chat ni kita punya chat kan. Kita punya chatting. So dalam file ni ada. Okay, itu je lah. Ada soalan tak untuk Google Space ni? Okay, yang dia sebenarnya lagi satu, yang paling penting dia ada, paling mudah cikgu, dia ada dalam handphone cikgu. Okay, cikgu tengok dekat handphone cikgu. Untuk cikgu-cikgu yang saya dah sempat invite tu, cuba cikgu tengok dekat handphone. Sana. Cikgu tengok dekat handphone cikgu, dekat bawah ni ada mail chat space kan, cikgu klik space. Then akan ada satu kumpulan. Kalau ada mesej dia akan keluar notifikasi. Walaupun kita tak buka space tu, dia akan keluar satu sound beep. So ada mesej. Senanglah kalau pentadbir nanti wujudkan kumpulan-kumpulan bidang tu kan. Dia ada notifikasi kat sini. Okay, dah habis. Ada soalan tak sebelum kita nak pergi kepada hands-on Google Classroom? Okay, oleh kerana hari ini secara atas talian, jadi kami boleh buat banyak sikit lah hands-on sebab kita record kan. Kalau dekat makmal bersemuka dia memang terhad sikit dia punya hands-on sebab biasa masalah teknikal, nak set up. Okay, ada soalan tak cikgu? Lagi yang penting space ni kita ada kot. Okay, seterusnya ialah Google Classroom. Okay, kita ada lagi dalam lebih kurang setengah jam. Okay, seterusnya ialah Google Classroom. Okay, yang space ni cikgu boleh lah try nanti ambil button tambah. Tambah ni cikgu klik space. Cikgu try lah create dulu antara tim cikgu, kumpulan-kumpulan kecil cikgu dalam jawatan apa. Cikgu boleh create dulu. Okay, create, lepas tu cikgu boleh kongsi bahan dekat situ. Contoh macam unit beasiswa tu kan. Macam Cikgu Syarumi dia setiausaha unit beasiswa. So dia create tambah, create space unit beasiswa dan dimasukkan ahli beasiswa dia. Jadi semua perbincangan meeting ke bahan perkongsian bahan dia boleh masukkan dekat sini. So dia senang lah, dia senang dia tersusun.
dia sebenarnya lebih organized, lebih tersusun. Kalau kita nak left, cikgu boleh ambil 3 titik ni, leave. Kita boleh juga leave kelas tersebut kalau kita rasa dah selesai kan tak nak dah group tu. Okay. Baik, seterusnya ialah Google Classroom. Okay, Google Classroom ni pun penting. Dia salah satu daripada G Suite lah, G Suite feature. Okay, dekat sini sebenarnya cikgu-cikgu dah biasa dah dengan Google Classroom ni. Okay. Okay, ini ialah kita punya kelas macam dekat 9 dot ni. Okay, yang kita dah cover Gmail, Drive. Okay, ini Classroom cikgu kena klik kat sini. Okay, yang chat, ni ada chat, dia ada meet. Okay, bila cikgu klik kat Classroom, dia akan bawa cikgu dekat paparan macam ni. Okay, nanti saya ulang lagi sekali, dalam minggu depan, sebelum puasa ni kami akan settingkan kelas, semua kelas macam biasalah macam sebelum ni. Dan kami akan invitekan semua guru subjek. Okay, contoh 5 UiTM ni, kelas 5 UiTM. So nanti siapa yang ajar kelas 5 UiTM ni, kita akan invite dia as a teacher kat sini lah. Ni cikgunya. Nanti kita akan invite di sini. Okay, dan pelajarnya sekali. Okay, pelajar ni nanti kalau dia belum ramai yang join, nanti pasukan kami akan buat satu lagi Google Meet ke, ataupun kita buat info tambahan ataupun tutorial macam mana cara pelajar nak join. Okay, nanti dekat sini, cikgu-cikgu boleh buat apa. Okay, ni yang tadi saya share bagi tahu awal-awal masa slide tadi. Kat sini kita boleh buat assignment. Okay, contoh yang kita nak cover hari ni, kita boleh bagi, create, kasi ada assignment, quiz assignment, question, material, reuse, post dengan topik. Okay, so contohlah kita ambil assignment. Okay, kita bagi satu arahan. Latih uji. Dan ini arahan yang perlu kita bagi. Sila siapkan. Setelah selesai, turn in. Macam tu. So dekat bawah ni ada add Google Drive file. Ini kita boleh upload file direct. Add link ataupun YouTube video. Okay, yang kat hari ni saya nak demo docs. Okay, kenapa docs? Okay, dalam kelas ni ada docs, slide, sheet, drawing, form kan? Okay, hari ni kita buat docs. Docs ni seronok sebab pelajar tu dia boleh terus type. Okay, contoh saya ambil docs. Dia akan bawah ni creating docs. Okay, dia akan buka satu paparan baru. Okay, kat sini cikgu boleh type soalan atau kita type soalan lah. Latihan bab 1. Okay, contoh. Selain cikgu type soalan, cikgu boleh copy paste soalan. Cikgu ambil soalan yang dah siap, cikgu copy masuk dalam ni. Okay, contoh saya ambil satu soalan yang dah siap. Sekejap Okay, contoh saya ambil satu soalan. Let's see. Contoh cikgu dah ada banyak set soalan kan, cikgu tak nak type dah. Cikgu buka lah satu. Contoh Terengganu ke. Cikgu buka soalan tu. Okay, cikgu boleh copy. Copy soalan, masuk je kat situ. Okay, ambil select. Check ni. Select. Okay. Set cikgu set. Tak memberi kerjasama pula soalan tu. Dalam PDF boleh select copy, dalam Word pun boleh. Dalam Word senang sikit lah nak ambil. Ini saya punya soalan dalam PDF lah. Okay, contoh saya highlightkan. Okay, contoh saya letaklah 2 soalan kat situ. Saya letak 2 soalan. Copy. Kita copy je soalan. Masuk dalam Google Classroom ni. Paste. Kita bila paste, nanti soalan ni automatik masuk.
Alamak, terlari pula satu ni. Okay, satu soalan je lah, tak apa. Okey, dalam proses masalah terdapat ni, kita boleh juga masukkan gambar kat sini, ikutlah cikgu Kemudian dia auto save. Apa yang saya masukkan docs ni. Okey, bila dah siap soalan tu, cikgu tutup. Cikgu klik dulu kat sini, bagi tajuk tu masuk kat sini. Cikgu tutup. Okey, yang bahagian bawah ni cikgu ambil make a copy for each student. Maksudnya setiap pelajar nanti dia akan dapat satu soalan tu. Dia akan dapat kertas soalan dia. Klik dekat sini, make a copy for each student. Dan kita boleh assignkan multiple, kita boleh assign dalam satu kelas atau banyak kelas serentak. Cikgu boleh assign kat sini. Contoh ada 2 kelas serentak. Boleh letaklah due date, topik boleh pilih, topik masukkan, kemudian assign. Okay. Nanti dekat paparan pelajar, dia akan dapat soalan tu dan dia boleh terus type di situ. Dia tak perlu print. Okay, pelajar tu tak perlu print soalan ni. Okay. Nanti dekat paparan pelajar tu dekat sebelah kanan, dia macam ERPH kita tu kan. Sekejap mana ERPH. Sekejap ni saya tunjuk contoh lah Nanti dia akan keluar macam ni cikgu. Okay, dekat paparan pelajar, pelajar tu akan dapat dekat kanan ni your work. Dia klik je dekat tu, dekat soalan yang kita bagi, dia boleh terus type, dia boleh terus tulis, auto save, dia terus klik turn in. Dia tak perlu nak download. Dan kita boleh terus tanda. Itulah Google Docs tu dia seronok sikit. Tu nanti tunggu kami akan invite semua guru masuk dalam kelas. Okay, Cikgu Sharifah ada nak tambah tak untuk Google Classroom? Ada Keti, teruskan. Okay, ada soalan tak cikgu untuk Google Classroom ni? Tak ada. Terima kasih untuk respon. Okay, cikgu dah biasa kan dengan Google Classroom? Apa kelebihan kita guna Google Classroom ni cikgu rasa? Kenapa kita nak bagi latihan menggunakan Google Classroom? Cikgu rasa apa kelebihannya? Latihan tu disimpan kat situ. Ya. Adakah Dan dia kita akan boleh grade. Ya, kita akan? Kita boleh grade lah, kita boleh mark terus kat situ. Ya, betul. Terima kasih cikgu. Kita boleh grade, kita bagi markah terus. Okay, pelajar boleh tengok dia punya markah. Dan dia akan, adakah bahan tu disimpan dalam komputer pelajar? Kita boleh emailkan balik kat diorang dan disimpan kat, diorang pun simpan juga kan dekat GC diorang. Ya, dia simpan dalam GC. Jadi tak memenuhkan device dia lah kan. Jadi jimatlah space dekat device dia tu. Okay, yang ini Google Classroom ni ada banyak tapi tu saya tunjuk sikit je lah demo dia. Sebab hari ni kita masa terhad tak boleh tunjuk keseluruhan lah. Yang keseluruhan ni cikgu cuba dulu. Kalau quiz assignment ni quiz assignment ni cikgu boleh terus ambil dalam Google Form. Soalan dalam Google Form bila dah siap, budak jawab auto grade. Pelajar akan dapat grade. Lepas tu yang question ni cikgu just bagi soalan je. Pelajar jawab short answer ataupun multiple choice. Dia ada macam-macam lah dia punya kaedah. Material ni kalau kita nak share bahan kepada murid, cikgu nak share nota, cikgu tak nak budak-budak respon jawapan apa-apa, kita just nak bagi bahan. Dari drive ke, dari file, kita nak share video. Video tu kita simpan dalam Google Classroom. So dekat material. Use post ni kita boleh guna post tu lagi sekali. Okay, cikgu kena try lah dulu. Tapi sebenarnya semua guru RM dah pernah buat lah sebelum ni. Okay, ni dekat people ni kita nak tengok orang. Grade ni kan kita biasa kita buat checklist kan cikgu. Siapa latihan apa yang kita beri, siapa yang hantar, siapa yang tak hantar, kita buat checklist secara manual. Tapi kalau menggunakan Google Classroom ni, dia akan keluar dekat graded ni. Siapa yang hantar, siapa yang hantar, so dia akan membantu cikgu lah. Okay, dah siap untuk Google Classroom.
tutup. Okay, last. Okay, dah habislah sebenarnya kita punya hands on. Okay, hands on kita dah habis. Okay, cuma saya nak tunjukkan satu cara. Kalau cikgu nak buat two step verification tu kat mana cikgu? Iaitu dekat dekat sini, kat email cikgu ni ada manage your Google account. Ini kalau, okay, ini kita dah masuk ke topik yang lain. Topik kita nak buat security kepada email kita. Okay, kita nak masuk tu security. Ada masukkan password dengan verification. Iaitu cikgu pergi dekat gambar ni, gambar profile ni. Ambil manage your Google account. Okay, dekat kanan ni, kat kiri ni ada security. Dekat security ni ada two step verification. Okay, klik kat sini. Nanti dia akan minta dululah email lagi sekali. Nak pastikan betul ke cikgu yang masuk kan. Nak buat two step verification tu. So masukkan email. Next. Dia masukkan password. So dia akan bawa cikgu ke paparan ni. Okay, macam saya memang dah buat two step verification masa 25 Mac 2021 hari tu. Okay, kalau saya tak nak, saya kena turn off kan lah. Dekat sini nanti ada button turn on, turn off. So kalau turn on, dia akan hantar kita punya kod kedua tu ke dalam device kita. Kalau tak nak buat pun tak apa ni, tapi ini kalau nak buat lagi baik lah. Okay, selesai. Okay, sekarang kita masuk ke yang terakhir iaitu site 3P. Okay, saya kongsikan dulu laman web sekolah kita. Cikgu boleh buka, kalau cikgu pergi kat Google. Okay, kalau cikgu pergi kat Google, cikgu nak cari laman web sekolah kita, cikgu type kat SMK RMM, enter. Okay, dekat sini ada SMK Raja Muda Musa, EduPage dengan laman web kan. Okay, cikgu tengok ambil yang laman web, klik kat situ. Kalau guna handphone pun boleh. Guna handphone dekat atas ni cikgu kena ambil nanti ada desktop view. Baru dia akan paparan penuh. Sekejap Okay. Okay, ini ialah laman web sekolah kita yang sedang dibina lah. Hampir siap sepenuhnya. Okay, dekat atas ni, okay, dekat sini ada statistik sekolah. Okay, gambar pentadbir. Apa yang berlangsung, baru berlangsung. Sebenarnya laman web ini pun baru dibina menggantikan laman web kita yang lama. Laman web yang lama guna VLE Frog kan. Okay, so yang ini kita guna sitepad. Saya guna sitepad.com ni. Okay, ini ialah. Okay, dekat atas ni ada button-button nanti cikgu boleh tengok gambar. Kalau cikgu nak tengok gambar cikgu, pergi dekat guru. Guru ni sebenarnya masih dalam proses masukkan lagi lah. Okay, nanti kalau saya PM cikgu nak minta gambar tu, nanti cikgu bagilah gambar formal. Nanti kita akan tampal masukkan dalam ni. Okay. Ini ada berita-berita semua. Okay, Okay, apa yang saya nak highlightkan dekat laman sekolah, laman web ni ialah dekat home ni ada pautan 3P dan laman digital SMK Raja Muda Musa. Okay, ini site 3P, pendigitalan pengurusan pembelajaran. Site PSS, Pusat Sumber Sekolah, blog, Surah Al-Falah, Facebook, sekolah. Okay, setiap site ni ada dia punya admin dia lah. Macam Facebook ni Cikgu Mardiana, blog ni Ustazah Suzana Kadir, site PSS ni guru media kita Cikgu Haziatun. Okay, site 3P ni saya, Puan Syarifah, Cikgu, ramailah kurikulum ni di bawah Puan Fatma.
HAM di bawah Cikgu Ana Laisa, co-curriculum Cikgu Siti Rohani, bidang, nanti yang bidang nanti semua KP akan terlibat untuk masukkan bahan dalam ni. Okey, ini ialah set 3P, nanti cikgu boleh rujuk kat sini. Okey, semua boleh ambil bahan di sini. Okey, ini ialah set yang diminta oleh PPD lah. Kita sebelum ni filing kan, jadi kita kena ada juga pengurusan kita dalam bentuk digital. Senang dia orang nak akses. Okey, dekat bidang ni, okey contoh saya tengok buka. Okey, yang kita nak buat nanti bidang. Okay, semua ketua panitia akan terlibat, nanti kami akan panggil lagi Google Meet untuk panggil semua ketua panitia. Okey, contoh panitia sains komputer, contoh saya klik. Okey, contoh nanti semua KP akan masukkan bahan dia dalam drive yang dah filing tu. Dia akan masukkan dalam drive, buat link. Link tu letak di sini. Letak di sini untuk semua KP. Okey, kemanusiaan ni dia dah siap untuk tahun lepas. Ini contohlah kemanusiaan ni di bawah Cikgu Salmi. Dia kata masa tu PPD nak pantau dah ni, jadi diorang buat dulu. Okey, ni bawah kemanusiaan lah. Ni Ustaz Isyamuddin, ni dia dah masukkan gambar ni. Cikgu Selva, Ustazah. Saya rasa semua KP kemanusiaan ni macam ada kat sini hari ni kan. Okey, ini kita nak buat macam kemanusiaan ni lah. Nanti dia ada setiap panitia dia masukkan bahan dia. PPD, kalau PPD nak dia boleh view. Ini ialah contoh site 3P. Ini untuk makluman sajalah. Tahniah lah kemanusiaan ni dah komplit. Tinggal nak update lah untuk yang 2022. Okey, yang itu jangan risau, KP nanti kami akan panggil untuk ajar cara masukkan bahan dalam ni. Ada soalan tak? Okey, dah siap. Okey, dah selesai. Okey, dah selesai lah. Okey, nanti saya akan sharekan link kehadiran dekat grup official sekolah dengan borang maklum balas. Minta tolong semua guru untuk isi untuk isi kehadiran tu dengan borang maklum balas tu. Minta tolong isi. Nanti lagi kami share. Okay, saya rasa 9.45. Saya rasa itu sajalah dari saya. Dia ada banyak sebenarnya masa kami bengkel 6 jam, tapi untuk cikgu guru-guru ni kita ambil yang mana banyak cikgu guna dan kita boleh buat. Okay, sebelum saya tutup, dekat Google Meet ni kita boleh setkan kalender. Okay, cikgu-cikgu boleh set kalender. Sekejap saya buat. Share. Okey, ini saya kongsikan dulu antara tambahan lain. Kalau pelajar tu guna handphone pun boleh, Google Classroom tadi, mengambil gambar secara pintar. Okey, kemudian dia terus upload dan klik turn in. Dia terus klik turn in. Guru senanglah guna handphone, semak tugasan, memberi komen dan maklum balas. Kemudian guru klik button return. Cikgu, Ya? saya ada soalan. Ya? Okey, Aiman? andai kata pelajar tu upload saja tapi tak tekan turn in, kita boleh tengok tak kerja dia? Dia upload sahaja tapi tak klik turn in, kita boleh tengok. Boleh nampak. Macam kita ERPH tu kan, kita upload saja, kita tak turn in tapi boleh nampak. Cikgu tu boleh nampak, cuma biasa guru dia akan letak due date. Contoh pelajar perlu hantar sebelum
sebelum berapa hari bulan. So kalau pelajar tu tak klik turn in, dia akan dinotis tak hantar, missing. Walaupun cikgu tu semak, cikgu bagi markah, pelajar tu dikira tidak hantar, missing. Okey, terima kasih. Sama. Jadi kita kena bagi tahu pelajar memang kena turn in. Turn in, jadi dia orang hantarlah, nama dia akan masuk dalam senarai pelajar yang turn in. Okey, ni cek plagiat tu. Manage link, ini Google Doc. Okey, dekat kalender, dekat Google Meet sebenarnya ada satu yang saya tak tunjuk, kami lupa nak tunjuk tadi, iaitu cikgu-cikgu boleh buat Google Calendar. Kita setkan, kita nak Google Meet tu bila, cikgu setkan tarikh, masa, lepas tu copy link tu, cikgu boleh setkan kalender tu, schedulekan dia bila nak guna, semingguan ataupun tahunan. So selagi cikgu tak endkan link tu boleh diguna sentiasa. Dan bila telah sampai ke waktu yang kita set tu kan, contoh 4 petang. 4 petang ada Google Meet dengan pelajar ni. Bila kita setkan nanti sebelum 4 petang tu pelajar-pelajar dia akan dapat notifikasi ada Google Meet pukul 4 petang. Sebab kita dekat setting ni kita boleh masukkan juga email-email tu lah, email kelas. Kita pilih kelas tu kan, kita pilih kelas. So kelas tu dia akan dapat notifikasi ada Google Meet. Tu fungsi Google, ini fungsi Google Calendar yang ni. Ni dia ada event, all day ke. Link ni kita copy bagi murid, nanti diorang akan dapat notifikasi ikut setting masa yang kita telah buat. Okey, terima kasih tadi Cikgu Aiman yang bertanya. Okey dah, itu saja dari saya. Sebelum tu saya serahkan dulu ke saya persilakan Cikgu Sharifah kalau ada nak buat rumusan dulu penutup. Ya, terima kasih pada Cikgu Siti, Cikgu Siti Hajijah ya. Okey, saya harap maklumat yang kita berikan hari ini, kita share hari ini dapat digunakan ya untuk semua guru. InsyaAllah nanti untuk info yang akan datang, kita akan panggil lagi lah cikgu ya berperingkat. Okey, itu saja. Terima kasih. Kejap-kejap sebelum tu saya nak print screen jap kejap-kejap. Boleh tak semua buka kamera? Tapi maksimum size. Kita print screen jap. Siapa yang available untuk buka kamera, boleh tak buka kamera, saya nak print screen. Hai Cikgu Ridwan, Cikgu Muniandi, Puan T. Okey, saya pun nak buat penutup, nak rumuskan saya ucapkan terima kasih kepada kerjasama guru RMM yang terbaik. Kami minta maaf kalau sepanjang bengkel ni ada secara tak sengaja mengguris hati, kalau ada salah silap minta maaf, terkurang di mana-mana minta maaf. Okey. Kalau ada soalan kita boleh continue lah lepas ni, kita jumpa bersemuka di sekolah. Hai Cikgu Nu'ain, Cikgu Syamuddin, Ustazah Nurul Huda. Lagi-lagi? Terima kasih Siti. Sama. Terima kasih Kak Syairah. Ya, kita nak ada tak cikgu-cikgu yang nampak full screen? Siapa ada tak yang nampak semua? Sebab saya tak nampak semua. Okey, kita nak print screen ready. Answer Maiman. Kejap. Ni besar sikit kalau pergi sini. Wah, hebatlah kawan. Answer man kau. Aiman tadi sahur pukul berapa? Saya lewat ni sahur. Tak sahur. Tak sahur. Okey, Kurma. Okey, kita print screen senyum semua. Nak backup sebab saya punya handphone ni dia ada yang tak keluar kamera. Backup tau. Okey, jap. 1, 2, 3. Okey, jap. Jap tau, jangan live dulu tau. Jap. Okey, kejap. Tu 1, kejap.
Okay, lagi sekali. Maaf tau kalau gambarnya tak masuk tau sebab dia hanya keluar tak semua. Okay, 1, 2, 3. Sekejap. Baju Terengganu tu kalah tu. Hah? Baju Aiman tu Terengganu kalah tu. Aiman orang kuat Ganu ke? Bukan menang kau tadi dengan Selangor. Menang. 2-0 kan? 2-0, bos. Oh menang ya. Okey. Saya pun tak tahu nak sokong mana. Asal Terengganu, kerja Selangor. Wah. Bos ada tak nak buat ucapan apa-apa? Terima kasih kepada Cikgu Khatijah, Cikgu Sarifah, kepada semua yang hadir pada pagi ni. Komitmen yang baik, dapat ilmu yang baik lah. Terima kasih banyak Cikgu Khatijah dengan Cikgu Sarifah ni. Itu saja kepada yang lain-lain. Selamat berdigital learning. Digital learning. Okay. Terima kasih Iman. Saya tengok Iman gugup saya. Langsung sangat pasal. Okey, terima kasih. Terima kasih bos dan semua guru yang ada pada pagi ini. Terima kasih sangat-sangat. Okey. Selamat berpuasa, selamat beli baju raya anak-anak sekejap lagi. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Titi. Sama. Syarifah. Sama. Terima kasih semua. Sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.